Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Qala al-musannif, kitab penawar bagi hati, muka surat 52 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula kibriya itu meninggi atas yang lain dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang lain, dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Jadi sambung perbahasan dalam bab yang ke-8, membesarkan diri, ataupun dia panggil sebagai at-takabbur, takabbur ataupun al-kibr, membesarkan diri. Maka dulu dia bawa mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhum ajma'in, tentang hadis berkaitan dengan al-kibriya dan azamah. Dia kata dulu al-kibriya uridai wal azamatu izari. Kibriya itu adalah ridhaku, ridha Allah. Dan azamah itu adalah izari, kainku, kain Allah. Bukan maksudnya Allah berpakaian. Mana Allah bersifat, pakaian tersebut melambangkan kepada sifat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kibriya, dengan bersifat dengan azamah. Kibriya tu kalau terjemah kitanya takabur lah. Azamah tu besar diri. Maka sekarang ni dia nak bahas pula satu-satu kibriya dengan azamah tu apa adalah hadis tu. Maka dia kata bermula kibriya itu, kibriya itu maksudnya meninggi. Meninggi atas meninggi atas yang lain daripada seseorang tu. Dengan bahawa melihat ia seorang akan diri seorang kemuliaan atas orang yang lain. Tu kibriya. Kibriya tu dia merasa dia lebih hebat berbanding orang lain. Dia berasa dia lebih mulia berbanding orang lain. Itu layaklah bagi Allah Ta'ala. Sebab selain daripada Allah, ma siwallah, benda selain Allah tu makhluk. Bila makhluk, maka tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah nisbah kemuliaan. Lebih tinggi daripada Allah nisbah kedudukan. Lebih tinggi daripada Allah nisbah kesempurnaan. Tak ada. Yang hanya tinggi, hanya mulia, hanya hebat tu Allah Ta'ala bila dibandingkan dengan selain Allah, iaitu makhluk. Maka sebab itulah Allah Ta'ala itu layak bersifat kibriya, layak bersifat sombong ataupun takabur. Adapun kita nak merasa tinggi berbanding orang lain, tidak layak. Sebab kita tidak ada sifat-sifat ketuhanan
Kita tidak ada sifat-sifat ketuhanan. Kita tidak ada sifat-sifat kesempurnaan bagi kita untuk kita rasa nak banding orang lain tu tinggi. Nak rasa tinggi berbanding orang lain. Kita kata dah itu perbezaan antara takabur dengan riak. Dengan riak tu, takabur dengan sum'ah tu, takabur dengan ujub tu, ialah ujub tu dia berasa dia hebat tanpa dia kait dengan orang lain. Tu dia ujub. Kalau takabur pula dia berasa dia hebat dan dia tu berasa hebat daripada orang lain. Tu takabur. Tu beza takabur dengan ujub. Jadi setiap takabur itu boleh menghasilkan riak, boleh menghasilkan ujub, tapi tidak semua ujub itu akan jadi takabur. Cuma ujub yang belum jadi takabur tu dia bakal jadi takabur lah. Itu ya. Bila dia pandang rendah pada orang lain disebabkan dia berasa dia mulia, sama ada mulia dengan ibadah, mulia dengan ilmu dan sebagainya. Orang yang paling banyak ilmu boleh. Orang yang paling banyak ilmu lagi luas pintu dia untuk sombong. Itu berlaku pada iblis laknatullahi alaih, yang mana dia tu orang yang paling alim dalam kalangan malaikat. Nama dulunya Azazil. Kemudian dia berasa hebat, dia tidak mahu ikut perintah Allah Subhanahu wa taala suruh sembah Nabi Adam. Kerana Nabi Adam diperbuat daripada tanah, dia diperbuat daripada api. Dia berasa api lebih mulia daripada tanah, maka dia tambuh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Itu iblis laknatullah. Maka sebab itulah orang-orang yang mempunyai ilmu tidak boleh dia tu tak belajar tasawuf. Apatah lagi kalau orang jahil, kau tak boleh lah kalau tinggal tasawuf. Dia akan menjadikan sebab sombong. Kalau orang alim, sombong dengan kealiman dia. Kalau jahil, sombong dengan kejahilan dia. Dia berasa dia hebat. Dua-dua berasa hebat berlaku. Yang sombong jahil, yang sombong sebab kejahilan, sombong dengan sebab kejahilan tu sebab dia berasa tahu. Dia serba-serbi tahu. Dia berasa serba-serbi tahu. Profesor pengetahuan. Padahal dialah profesor kejahilan. Dia tak sedar diri dia jahil. Boleh masuk dalam bab jahil murakkab. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya, diri seorang mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Terkaya tak berhajat pada orang. Terkaya tu maksud dia tidak berhajat kepada orang lain. Jadi azamah tu kalau terjemah bahasa makna besar juga. Sebab tu dia tafsirkan apa itu azamah, iaitu keadaan sesuatu pada dirinya, diri sesuatu tu mulia. Jadi Allah Ta'ala mulia dah. Allah Ta'ala mulia berbanding makhluk, maka dia layak untuk bersifat azamah. Lagi pula sempurna, banding sempurna Allah dengan sempurna para makhluknya, maka sempurna Allah lebih hebat. Sempurna makhluk sempurna juga, tapi tak sehebat sempurna Tuhan. Nabi-nabi dan rasul-rasul sempurna belaka, tapi tidaklah sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, adalah untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kesempurnaan demi kesempurnaan. Setiap hari orang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertambah sempurna sehingga tiada sempadan. Tak ada had kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sempurna Allah Taala tidak ada yang tambah dan tidak ada yang kurang. Kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa bertambah dan tidak berkurang. Bertambah tu tidak sampai tahap kepada sampainya sempurna Allah Ta'ala. Tak sampai. Kesempurnaan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul hatta Nabi SAW pun tidak akan sampai ke darjat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama ada orang selawat kepada dia ke, hadiah Fatihah kepada Nabi SAW ke, tetap dia makin sempurna sampai kiamat. Kemudian dia kata, maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Yang pertama kibriya lebih tinggi daripada yang kedua, iaitu azamah. Sebab kibriya tu dia membabitkan orang lain, diri dia dan orang lain. Dia berasa dia mulia berbanding orang lain. Kalau azamah, keadaan sesuatu itu mulia tanpa dibandingkan dengan orang lain. Jadi kalau nisbah pada kita, kibriya dengan azamah, kibriya lebih teruk daripada azamah. Azamah tu nisbah kita ujub.
Kibria tu nisbah kita takabur. Banding dengan orang jadi takabur. Tak banding dengan orang jadi ujub. Berasa besar diri. Azamah. Banding dengan orang kibria. Mari berasa takabur. Berasa lebih hebat banding orang lain. Tu dia panggil takabur. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kerana ia yang pertama tu kesudahan bagi yang kedua. Kesudahan ni pengakhiran. Jadi nak sampai tahap kibria mesti azamah. Nak sampai tahap takabur mestilah dia ujub dulu. Mana boleh takabur tiba-tiba tanpa ujub? Tak boleh. Jadi kesempurnaan ujub itu akan berlaku dengan sebab ada takabur. Takabur itu akan sempurna dengan sebab ujub dia sempurna. Kalau dia ujub tidak sempurna, maka takabur tak akan sempurna. Jadi sifat sifat kesombongan itu berlaku hasil daripada adanya sifat ujub. Jadi iblis berasa dia hebat daripada Nabi Adam alaihissalam kerana dia berasa diri terlebih dahulu hebat. Bila berasa diri terlebih dahulu mulia, dia panggil azamah. Peringkat yang terakhir bagi azamah, dia akan masuk takabur, iaitu sombong, besar diri banding orang. Membesarkan diri banding orang lain. Takabur anak murid macam mana tu? Okey, sekarang ni dia ada dua. Satu takabur lawan takabur. Dia ada orang kadang-kadang kalau kita cakap dengan dia takabur. Kita boleh takabur dengan dia balik. Itu satu. Contohlah dia buat apa-apa yang menyebabkan nampak sombong tu, kita pun boleh sombong semula. Satu lawan satu. Satu versus satu. Tapi kalau yang anak murid ni, kita menyebutkan apa yang kita dapat semasa kita apa yang kita dapat untuk menghasilkan kejayaan sebagai untuk menggalakkan anak murid tu jadi macam kita ataupun lebih daripada kita lagi. Tu dia bukan kategori sombong tu. Tu dia panggil kategori targhib. Memberikan galakan pada anak murid untuk lebih maju ke depan. Tu istilah dia targhib. Kita cerita benda-benda yang selama ni macam mana kita berjihad ataupun macam mana kita usaha sehingga sampai ke tahap ni. Kita pun bagi tips ke orang, bagi tips ke anak murid itu. Itu dia panggil istilah lebih pada targhib. Bukannya kita berasa hebat pada orang lain tak. Kita nak beri, tujuan dia adalah untuk beri galakan kepada orang depan kita tu untuk lebih maju ke depan. Lebih daripada kita. Tu dia panggil targhib. Tu ada pada Nabi SAW. Nabi SAW kata apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Dia sebut belakang tu wala fakhra. Ada lagi sebelum tu. Ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu anak cucu Adam. Wala fakhra. Dalam keadaan aku tak sombong cakap gitu. Dia nak kata apa? Dia nak kata anak cucu Adam, aku penghulu. Kemudian orang timbul soalan, dah Nabi Adam sendiri lagu mana? Kalau anak cucu Adam pun jadi penghulu, Adam pun masuk sekali ya. Ada lagi Nabi SAW kata, ana akhwafukum. Akulah orang yang paling takut daripada kalian. Orang yang paling takut di kalangan kalian adalah aku. Wala fakhra. Dalam keadaan aku tidak sombong. Supaya apa? Supaya para sahabat, bila Nabi SAW cakap begitu, maka Nabi SAW menjadi orang panduan utama untuk mereka, garis panduan dalam beramal agama. Kat mana yang menyebabkan mereka ni sampai tahap khauf kepada Allah Ta'ala, takut pada Allah Ta'ala? Jawapan dia sandar pada Nabi. Nabi buat apa? Nabi buat apa ketika ni? Nabi tidak buat benda ni sebab sekian-sekian. Nabi buat benda ni sebab sekian-sekian. Nabi bertahajud malam sekian-sekian. Tu cara Nabi SAW takut pada Allah Ta'ala. Jadi para sahabat akan ikut. Tu dia panggil bukan takabur. Sebab tu dia kata wala fakhra. Tidaklah aku ni takabur cakap gitu. Cuma nak menyatakan hakikat dan supaya mu ikut. Bukannya aku cakap saya saja mu duk relax. Tak. Dia pun ikut samalah para sahabat tu. Macam mana Nabi SAW takut pada Allah tu. Dan lahirlah sahabat-sahabat Nabi yang bertakwa pada Allah Ta'ala, yang takut pada Allah Ta'ala. Yang lebih takut bandingan umat-umat belakang. Sehingga kan yang tak dosa pun dia anggap dosa. Tu dia panggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Orang buat baik berasa baik, tapi orang yang dekat dengan Allah rasa hak tu kurang lagi. Jadi sahabat ada yang ternampak aurat wanita pun dia berasa berdosa masuk neraka dah. Padahal ternampak je. Ni apatah lagi kita hak nampak ni, faham tak?
Lagi kohor lah patut taubatnya. Dia berasa bersalah, terlihat aurat perempuan kaki ya. Bukannya dia pergi tengok itu. Tak ada itu. Dia terlihat saja. Dia berasa dosa macam masuk neraka dah. Sehingga Nabi SAW kena pergi pujuk dia. Dia pergi uzlah kat bukit tu. Tu. Tu orang yang ternampak aurat. Bukannya pilihan aurat. Habis. Kemudian, kerana itulah dimisalkan yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan kain yang dipakai di pinggang. Sebab kibriat tu lebih besar daripada azamah. Takabur itu lebih besar daripada ujub. Sebab itu adalah hadis sebut al-kibriya'u ridai. Kibriat itu ridakku. Kalau ridak ni biasa orang pakai atas bahu. Kalau kain biasa orang pakai kat pinggang. Jadi bahu dengan pinggang mana atas hari? Bahu lah. Maka kibriya al-kibru, iaitu takabur lebih hebat, lebih besar berbanding yang kedua, iaitu ujub. Kemudian dia kata, adalah makna hadis ini bahwasanya keduanya iaitu azamah dan kibriya tu dua sifat yang ketentuan dengan Allah Subhanahu wa taala, dua sifat yang khusus, tak ada pada orang lain, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tidak ada seorang pun boleh takabur kecuali orang yang takabur dengan kita balas takabur semula. Tu tak apalah tu, satu-satu. Dan yang kedua, mana? Dua sifat kedua. Tiada patut keduanya, dua sifat itu melainkan bagi Allah Ta'ala. Dan kata, tidak layak dan tidak sepatutnya ada pada makhluk, iaitu orang yang diberikan taklif oleh Allah Ta'ala, jin dan manusia, tidak patut untuk ada sifat takabur, tidak patut ada sifat azamah ujub. Tak patut. Batu kata haram ni sifat hati yang haram. Dia bukan bahas dalam kitab fiqh ujub ni. Dia bahas dalam kitab tasawuf. Dan inilah tasawuf syariat, hukum dia haram. Hukum dia adalah haram. Kemudian dia kata, maka barang siapalah membesarkan dirinya diri barang siapa, maka seolah-olah ia seorang merebut akan sifat Tuhan. Siapa yang berasa nak takabur, seolah-olah dia nak rebut sifat Tuhan. Bahaya tu. Lepas tu orang tanya pula, dah kita ni ada sifat kudrat, Allah ada sifat kudrat, rebut kuasa Tuhan lah? Bukan. Hak yang tu kudrat tu disebut nama sama. Bukan kita bersifat dengan kudrat macam Tuhan. Kita bersifat kudrat tapi macam makhluk. Sebab sifat takabur tidak ada pada makhluk. Sifat takabur hanya ada pada Tuhan. Maka sebab itu dia kata, siapa-siapa yang takabur, dia nak rebut sifat Tuhan. Beza dengan sifat kudrat. Sifat kudrat memang ada pada makhluk. Dan ada juga pada Allah. Cuma bezanya, kudrat makhluk baharu. Kudrat makhluk binasa. Kudrat makhluk diciptakan Allah. Kudrat makhluk ni banyak. Kudrat makhluk ni sama dengan makhluk lain. Tu beza dengan Allah Ta'ala. Kudrat Allah kudrat Allah sedia. Kudrat Allah kekal. Kudrat Allah tak sama makhluk. Kudrat Allah tak ada orang yang ciptakan. Tu beza 100%. 100% berbeza kudrat Allah dengan kudrat makhluk. Samanya dari sudut nama sahaja. Tu tak apa tu. Yang sifat sombong ni tak ada pada makhluk. Bukan peseng sifat makhluk untuk sombong, untuk takabur, untuk riak ataupun sum'ah ataupun ujub. Hak tu semua sifat Allah Subhanahu wa taala, ujub dan takabur. Maka dia kata siapa yang nak besar diri tu, dia seolah-olah macam nak rebut sifat Tuhan. Maka patutlah bahawa dilemparkan akan dia, akan seorang tu ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Sepatutnya. Bukan makna mesti. Beza patut dengan mesti. Dia ni confirm masuk neraka. Dia tak kata gitu. Dia kata patut masuk neraka. Bila kata patut, maka patut juga Allah Ta'ala maafkan. Dengan rahmat Allah Ta'ala, dia bertaubat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun maafkan dia daripada takabur dia ketika atas dunia. Boleh. Sebab tu kalau kita belajar tasawuf ni, untuk kita sedar diri, untuk kita bertaubat pada Allah Ta'ala kalau kita ada unsur-unsur takabur. Takabur kita dulu dah sebut dah, takabur ni dua hak besar sekali, iaitu pertamanya tidak menerima nasihat orang. Itu takabur. Yang kedua, memandang rendah pada orang lain. Itu takabur. Kalau kerah hati pula, dia berasa
buat maksiat tu tak rasa bersalah. Dia rasa biasa yang maksiat tu, biasa. Dia rasa biasa. Kalau tinggal buat baik, dia tak berasa bersalah. Kalau tertinggal berbuat kebaikan, dia tak rasa bersalah. Kalau dia buat maksiat, dia tak rasa bersalah juga. Hak tu orang yang keras hati. Jadi beza dengan ulama salafus soleh dulu, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tertinggal satu amalan soleh, dia berasa macam dia tu tak masuk syurga. Macam dia tu terlepas satu benda yang cukup besar. Hak tu orang yang tak keras hati. Sebab itulah dalam bab contohnya sembahyang berjemaah contohnya, para sahabat Nabi SAW sangat menitik beratkan sembahyang berjemaah, sehingga kan kalau seorang tu tak mari jemaah, dia pergi ziarah rumah dia. Kukuk sakit ke apa. Betul tu seorang tak mari, mana mamak ni tak ada. Jom pergi rumah dia. Lepas sembahyang tu, pakat-pakat pergi rumah dia ziarah. Takut sakit. Tu sebab tak mari jemaah. Sayyidina Abdul Rahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu terlepas takbiratul ihram bersama tu imam. Maka dia sedekahkan segala dagangan-dagangan dia yang sampai sebelum subuh ketika itu. Disebabkan dia tak dapat takbiratul ihram bersama Nabi SAW ketika sembahyang subuh. Tapi dia sembahyang jemaah, tapi tak dapat takbiratul ihram bersama Nabi. Pahala dia tidak memadai seperti mana dia sedekah dengan apa yang ada ketika mana sampai dagangan sebelum subuh tu. Tak sampai, dia punya pahala tu tak sama. Tapi dia sedekah juga. Tu ulama-ulama salafus soleh dulu. Sehingga kan para ulama ada yang sebut bahawasanya kalau sahabat tengok kita sekarang ni, takut-takut sahabat hukumkan kita ni kafir. Sebab apa? Tak macam mereka. Tak macam mereka. Kok mana Islam ku ni? Malah. Nak beramal malah tu. Nak infak malah juga. Dah gua nak cerita Islam. Sayyidina Umar Al-Khattab infak separuh harta. Sayyidina Abu Bakar infak seluruh harta. Tinggal Allah dan Rasul. Kita Palestin RM1 lagi. Habis kita ni. Tak Palestin RM1 lagi. Gaji RM40,000. Dia bagi RM1 je. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada di dalamnya, di dalam hatinya, hati seorang tu, serta biji sawi daripada membesarkan diri. Seberat. Seperti pula. Seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Okey, dia kata. Hadis Nabi SAW kata tak masuk syurga orang yang ada seberat biji sawi. Seberat biji sawi ni terjemah bahasa Melayu daripada bahasa Arab zarrah. Zarrah ni kalau kita surah Az-Zalzalah tu lah. Mithqala dzarratin khairan yarah tu. Zarrah tu terjemahan bahasa Melayu lama kita biji sawi. Biasa kalau terjemahan moden sekarang ni panggil zarrah ni atom lah. Mana kecil halus. Walaupun halus ada sifat takabur, tak masuk syurga. Apatah lagi kalau ada sebesar sawi. Seberat biji sawi. Biji sawi apa dia? Hak ujung. Hak kena kata kecil. Kalau kecil ada sifat takabur begitu pun tak masuk syurga. Apatah lagi kalau besar sawi tu. Apatah lagi kalau besar alam ni. Kalau dia takabur tu. Kohor teruk lah tu. Sebesar biji sawi. Okey, tak masuk syurga ni ada dua. Pertamanya maknanya tak masuk syurga ni tak masuk syurga awal. Bukan tak masuk syurga terus. Maksud tak masuk syurga di sini pertamanya tak masuk syurga awal-awal seperti orang Islam yang lain yang beramal soleh, sebab dia kena masuk neraka dulu, dia tidak diampuni Allah Ta'ala, dia kena bakar dalam neraka supaya dosa takabur dia hilang. Tu sebab yang pertama. Ada yang tak masuk syurga di sini dengan makna memang sungguh tak masuk syurga kerana dia menghalalkan benda yang haram, iaitu takabur itu haram ijma' ulama. Tiba-tiba dia halalkan kata boleh sombong, maka hukum dia kafir, maka kekal ke dalam neraka Allah selama-lamanya. Maka benarlah kata Nabi SAW tak masuk syurga.
Jadi tak masuk syurga ni ada dua maksud. Okey, selesai. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela. Dicela siapa? Dicela syarak. Dicela oleh syarak. Begitu juga dicela oleh manusia. Manusia pun tak suka orang yang takabur ni, orang yang sombong ni. Manusia pun tak suka, Allah Ta'ala pun tak suka juga orang yang takabur. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, demikian juga sebaliknya, yakni sebalik daripada takabur. Lawan bagi takabur apa dia? Merendah diri. Adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji syarak. Nabi SAW kata, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu', dia itu akan diangkatkan darjatnya oleh Allah Ta'ala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Sebaliknya, man takabbara khafadahu Allah. Siapa yang takabur, maka Allah Ta'ala akan merendahkan dia. Siapa yang rendah diri, Allah Ta'ala akan mengangkatkan dia. Jadi merendah diri ni kena tempat juga. Yang merendah diri semua perkara. Ada tempat yang kita kena tidak merendah diri. Merendah diri itu pada tempatnya. Tawaduk tu pun kena mengaji juga. Tawaduk tu benda apa? Ni semua benda tawaduk belaka. Orang nak tolak itu iman, tawaduk juga. Dia tak layak. Suruh orang lain. Yang ni orang lain tu, orang lain yang tak kena. Orang yang tak betul. Ataupun orang yang tak patut itu iman. Sebab dia tu tawaduk lajak. Tu tawaduk yang dicela. Hak tu tawaduk yang tak betul. Patut dia jadi tu iman supaya sah orang punya semayang. Dia buat tawaduk dia, orang pun lantiklah orang lain tak kena mayang dia. Habis mayang orang. Tu tawaduk tak kena tempat. Itu juga kalau kita diberikan jawatan. Yang mana kalau tak ada, kalau kita tak ambil jawatan tu, kemungkinan diambil oleh jawatan oleh orang-orang yang tak sepatutnya. Maka ketika itu tak boleh tawaduk lah sangat. Kena ambil lah. Bukan mana ambil tu jadi takabur, bukan. Maksud tawaduk ni semua jenis tolak belaka. Bukan tawaduk tu. Bukan tawaduk tu mana semua benda tolak belaka. Tak. Rendah diri ni dia tak berasa hebat. Dunia tu tak ada di tangan dia. Dunia tu tidak dalam hati dia. Ada di tangan dia, tak ada dalam hati dia. Maka dengan tawaduk tu lah ada zuhud sehari mari. Tawaduk ni lawan bagi takabur. Dia tak berasa tinggi pada orang lain. Hak tu rendah diri. Bukan makna tolak semua benda. Jadi tu imam tolak, jadi muazzin tolak, jadi JK tolak belaka. Sebab apa? Tak layak. Atas dasar tak layak. Pulak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim daripada Abi Hurairah. Dia kata, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Artinya, tiada menambahlah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang yang lain, melainkan akan kemuliaan. Tiada menambah oleh Allah Ta'ala akan hamba, yakni seorang hamba, dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Okey. Jadi hadis ni menunjukkan dua benda lah. Satu tawaduk, satu memaafkan orang lain. Yang pertama memaafkan orang lain. Jadi orang buat salah dengan kita. Jadi sifat yang baik ialah memaafkan orang lain walaupun dia tak minta maaf. Tu sifat yang baik lah. Hak yang orang buat salah pula kena minta maaf. Hak orang yang dibuat salah pula kena memaafkan. Kita yang menjadi mangsa, kita kena ada sifat memaafkan. Dia yang buat kita, dia yang buat salah kita, dia yang pada haknya kena minta maaf. Dua-dua tu kena ada sifat mulia belaka. Dua-dua tu kena ada belaka. Orang tu kena ada sifat minta maaf, orang ni pula ada sifat memaafkan orang lain. Baru jadi. Tapi andai kata orang yang buat salah tu dia minta maaf, jadi kita hak yang dibuat salah ni kita tak maafkan dia. Maka dia tetap tidak lagi diampun dosa dia. Dia kena minta maaf banyak kali. Sehinggalah kita memaafkan. Kalau tak maaf juga dengan sebab kita ni kerah kepala lagi. Kita ni kerah kepala, maka dia tu akan dituntut di akhirat nanti. Macam mana?
Jadi orang yang minta maaf tadi, kalau dia dapati orang yang dia buat salah tu tak minta maafkan dia, maka dia buatlah apa-apa amalan untuk sedekah kepada dia. Baca Fatihah ke, baca Quran ke, sedekah apa-apa buat kenduri ke, hadiah pahala tersebut kepada orang yang kita buat salah tu, mudah-mudahan di akhirat bila dia nampak pahala tu, dia maafkan kita. Tu antara usaha ikhtiar. Nisbah orang yang kita buat salah dengan dia pula, kita ni lah yang orang lain buat salah kita tu, kita kena ada sifat memaafkan pula. Kerana memaafkan orang lain itu akan menambahkan kemuliaan kita. Seperti mana hadis Nabi SAW ni, tidak menambahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang memaafkan orang lain, melainkan tambah kemuliaan. Tambah darjat kita, tambah kemuliaan kita. Memaafkan orang lain. Jadi kita kena ada sifat memaafkan orang lain walaupun dia tak minta maaf pada kita. Jadi sebelum tidur, kita memaafkan semua orang yang buat salah dengan kita. Tu hebat. Sebelum tidur kita memaafkan semua orang yang buat salah dengan kita. Supaya kita pun tenang hati, dia pun tenang hati. Tapi bukan bermakna orang yang buat salah tu pula berlepas diri, tak minta maaf. Tu tak kenalah pula bagi dia. Nisbah kita yang jadi mangsa, kita memaafkan orang. Nisbah dia yang buat salah, dia akan minta maaf. Dan kita walaupun tak minta buat salah, kita minta maaf dulu pun boleh juga. Tu. Kita minta maaf dulu pun boleh juga. Dan tiada merendah dirilah oleh seseorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia akan seorang oleh Allah Ta'ala. Seseorang yang tawaduk, yang merendah diri itu, apa maksud merendah diri? Iaitu dia tidak berasa hebat banding orang lain. Itu merendah diri. Dia tak berasa hebat banding orang lain. Itu maksud merendah diri. Bukan tolak semua benda yang orang nak bagi. Bukan. Itu bukan rendah diri. Itu rendah diri yang sesat. Rendah diri pun kena belajar. Kan semua rendah diri, semua tak ambil belakang. Rendah diri ni tak berasa hebat daripada orang lain. Jadi bila tak berasa hebat daripada orang lain, maknanya ternafi ujub, ternafi takabur bagi orang yang merendah diri. Orang yang merendah diri ni tak ada sifat ujub, tidak ada sifat takabur. Sebab tu dia boleh rendah diri. Kalau dia berasa besar, dia akan tidak ada sifat rendah diri. Dia berasa dia hebat, dia tunjukkan dia ni hebat. Tu orang yang takabur. Kemudian dia kata, dan tiada habis. Kemudian, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Al-Hakim daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu. Bukan, itu bin. Bin ke dan? Bin Anas Uish, pelik ni. Mu'adz bin Anas. Mu'adz bin Anas. Kena cek mula nama sahabat Mu'adz banyak kot nama sahabat. Takut ada sungguh Mu'adz bin Anas. Kemudian dia kata man tarakal libasa tawadu'an lillahi ta'ala wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Artinya, arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan ia barang siapa akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah Ta'ala. Kerana merendah diri kerana Allah Ta'ala, pada ketika kuasa ia seorang atas berpakaian elok tu, niscaya menyeru akan dia akan barang siapa tadi oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kelepasan makhluk. Atas kelepasan makhluk. Panjang lagi tu. Okay. Dia kata barang siapa meninggalkan ia barang siapa akan memakai pakaian yang elok. Jadi pakai pakaian yang elok ni bukan haram. Jangan kita haramkan pula pakai pakaian yang elok. Kerana memakai pakaian yang elok itu dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud di sininya tak pakai pakaian yang elok tu sebab kalau dia pakai pakaian yang elok, takut dia takabur dengan orang. Antara benda yang boleh menyebabkan takabur ketika berpakaian, ketika zaman Nabi SAW, ialah pakai labuh sehingga ke bawah daripada tumit kaki. Melabuhkan pakaian sehingga melebihi tumit kaki. Kalau disertakan dengan takabur, hukum dia haram. Jadi melabuhkan pakaian seluar kita lah, melebihi daripada tumit kaki ni, hak bulat tu,
Buku lali tu umi pula dah. Buku lali. Sehingga ke buku lali tu lebih daripada buku lali, maka hukum dia haram kalau serta takabur. Zaman dulu ada, zaman Nabi SAW, zaman sahabat, dia tanya Nabi SAW, boleh ke tak pakai pakaian labuh daripada buku lali. Jadi Nabi SAW kata, kalau berserta dengan takabur, maka hukum dia haram. Au kama qala, tu hadis mafhum sajalah, bukan Nabi SAW cakap dia gitu. Mana hadis tu mengambil hukum kata, kalau dia berserta dengan takabur, hukum dia haram. Tapi kalau tidak berserta dengan takabur, labuhkan juga bagi lelaki sahaja, bukan perempuan, lelaki sahaja. Maka hukumnya makruh. Maka hukumnya adalah makruh. Kalau untuk perempuan digalakkan untuk labuh. Bahkan kalaulah dia punya pakaian itu sampai saik ke tanah pun tak ada masalah. Saik ke tanah tu pun taklah panjang sangat. Qadar satu zirak paling kurang. Satu zirak ni satu asta, tu pun paling panjang dah. Tapi orang tak akal lah gitunya. Mana orang perempuan pakai labuh tak ada masalah. Kalau sampai tahap sentuh tanah, tak ada masalah. Sebab nak tutup aurat kaki dia. Sebab itulah orang perempuan, kalau kita kata aurat perempuan ni, kaki pun aurat, tak mesti pakai stocking. Tak mesti pakai stocking. Kalau dia labuhkan pakaian dia dengan sekira-kira kalau jalan tu tak nampak kaki dia, boleh bukan mesti pakai stocking. Ni masalahnya pakai seluar tu, masalah tu. Lepas tu kena pakai stocking. Pakai stocking tu kalau dia punya seluar tu ataupun kain dia tu tak labuh sampai ke kaki, kena pakailah stocking tu. Sebab nak tutup aurat. Ni kalau tak pakai stocking tak mau. Tapi dia labuh dia punya pakaian tu, tak ada masalah. Labuh pakaian tidak ada masalah. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi dia kata dia tidak memakai pakaian yang elok, meninggalkan pakaian yang elok tu kerana merendah diri kerana Allah. Dengan mana kalau dia pakai pakaian yang cantik, dia akan takabur. Hak ni masuk sini. Tapi kalau pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang elok, dia tidak menyebabkan takabur, tak ada masalah lah, pakailah. Menzahirkan nikmat Tuhan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka adapun nikmat Tuhan itu, maka hendaklah engkau zahirkan. Jadi kalau dia pakai pakaian elok, pakai pakaian yang tidak elok, tapi qasatnya untuk supaya orang kata dia ni sufi, tak boleh juga. Warak mu pakai gini. Tujuan dia pakai pakaian yang tak elok pula, tujuannya begitu, haram pula situ. Bukan makna pakai pakaian yang tak elok tu semata-mata baik belaka, tidak. Sebab tu dia sendiri kata kerana Allah. Bukannya kerana benda lain. Kalau dia kata meninggalkan pakaian-pakaian elok kerana merendah diri. Merendah diri tu kerana orang lain. Tak boleh dia nak kata dia ni orang sufi. Nak kata dia ni sufi pakai gini. Copan caping gini. Kepala petak dia sufi. Tu haram. Tak boleh Pada ketika kuasa ia barang siapa atas pakaian yang elok tu. Dia mampu nak berpakaian yang elok, tapi dia memilih untuk tidak pakai pakaian yang elok kerana takut takabur. Niscaya menyerulah akan dia akan barang siapa tu oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Kepala sekalian makhluk ni ke atas ketua-ketua makhluk, iaitu manusia tu lah. Ketua-ketua dia hak besar-besar, hak ada pangkat. Makhluk yang ada pangkat. Iaitu Allah Ta'ala akan memasyhurkan namanya di depan orang. Itu maksud dia. Allah Ta'ala akan menyerukan dia pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Yakni Allah Ta'ala akan memasyhurkan nama dia. Akan memperkenalkan namanya. Namanya si fulan bin si fulan. Depan orang ramai. Hingga memberi pilih ia Allah daripada barang mana segala hullah. Hullah ni pakaian. Hullah ni boleh pakaian, boleh makna perhiasan. Boleh juga. Segala hullah iman. Segala hullah iman menghendaki ia barang siapa, memakai ia barang siapa, akan hullah iman. Jadi orang yang merendah diri pada Allah Ta'ala, orang yang pakai pakaian yang tidak elok kerana Allah Ta'ala, dan maka Allah Ta'ala akan memasyhurkan namanya di depan orang ramai di akhirat. Dan Allah Ta'ala akan memakaikan dia pakaian-pakaian iman mengikut apa yang dia kehendak. Dia suka hak mana dia boleh pakai. Pakaian syurga lah. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk. Maksud tadi menyeru atas kepala sekalian makhluk tu
bahawa memasyhurkan akan dia akan seorang oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia. Itu maksud dia. Allah Ta'ala akan memperkenalkan orang ramai, Ahmad bin Muhammad ni orang yang bagus, tawaduk depan orang ramai. Dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia, dengan seorang. Allah Ta'ala akan berasa gembira ataupun Allah Ta'ala akan berasa megah dengan orang tersebut. Akan memegah-megah, bukan bermegah. Allah Ta'ala akan memegah-megahkan orang tersebut di depan orang ramai. Akan menunjukkan kehebatan orang tersebut di depan orang ramai. Baiknya orang tersebut depan orang ramai. Dan makna hullah itu, maksud hullah tu apa tadi? 2 helai kain yang baru, iaitu selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Pakaian lah. Pakaian iman. Pakaian iman tu, pakaian yang ada selendang. Selendang tu ridak lah kita panggil. Ridak tu selendang. Dan kain yang dipakai di pinggang ataupun kita panggil sebagai kain. Kain lah. Kain dan selendang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia diperbuat daripada syurga lah. Bukannya biasa-biasa, bukannya pakaian biasa atas dunia kita ni. Bukan. Tu fadilat orang yang tidak bermegah-megah. Fadilat orang yang tawaduk. Sama ada tawaduk dari sudut pakaian pun ada, tawaduk dari sudut harta pun ada, tawaduk dari sudut ilmu pun ada, tawaduk dari sudut ibadat pun ada. Ada berlaku. Mana dia tidak berasa hebat depan orang tu ya. Tak berasa hebat kalau ada harta banyak, tak berasa hebat kalau ada ilmu banyak, tak berasa hebat dia ada ibadat banyak, tak berasa hebat kalau ada pakaian megah. Dia tak berasa hebat berlaku. Kalau macam tu tawaduk lah. Kalau berasa hebat, lawannya adalah takabur. Dan hanya adalah membesarkan diri itu sangat besar dosanya, dosa membesarkan diri hingga tiada masuk syurga mereka yang ada di dalam hati mereka seberat biji sawi daripada membesarkan diri. Besarnya dosa takabur tu sehingga kan menyebabkan orang pemilik takabur tu tak masuk syurga. Tak masuk syurga dengan 2 makna tadi kita sebut. Tak masuk syurga awal. Ataupun tak masuk syurga terus kerana dia menafikan pengharaman takabur yang ijma' ulama. Aku ni boleh takabur sebab aku harta banyak. Hukum dia kafir. Itu dalam bab i'tiqad dah. Sebab takabur ijma' ulama tak ada khilaf. Hukum dia haram. Beza dengan mengumpat. Mengumpat ni ada tafsir lah sikit. Jumhur ulama mengumpat ni dosa besar. Dosa besar sama ada mengumpat orang awam biasa ke, mengumpat orang alim, dosa besar berlaku. Pandangan yang kedua kata, mengumpat orang awam tu dosa kecil, mengumpat orang alim, orang hafal Quran tu dosa besar. Jadi taklah sepakat dosa besar berlaku. Ada khilaf sikit. Tapi sepakat berlaku haram, cuma dosa kecil, dosa besar khilaf. Kemudian dia katanya kerana ada di bawah takabur tu 3 macam daripada kekejian yang besar. Sebab takabur tu akan melahirkan 3 benda keburukan yang lain. Dengan sebab takabur tu akan melahirkan 3 sifat benda yang lain ataupun 3 perkara buruk yang lain yang akan ditimpakan ke atas orang yang takabur tersebut. Hak 3 tu wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.